Selamat sejahtera semua. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk kami iaitu Kesihatan adalah Kekayaan. Hai, kamu mau makan apa hari ini? Hai, saya ingin makan nasi bersama dengan ikan, ayam, dan sayur. Ha? Kesemua pilihan kamu tak sedap. Saya ingin makan burger, kentang goreng, chip kentang dan Coca-Cola. Walaupun pilihan kamu sedap-sedap belaka, tetapi kesemuanya tidak sehat dan mungkin membahayakan kesehatan kamu. Misalnya, burger dan kentang goreng mempunyai lemak yang tinggi dan akan meninggikan risiko obesiti serta penyakit sistem kardiovaskular. Coca-Cola mengandungi gula yang tinggi dan ini akan menyebabkan diabetes. Chip kentang pula mempunyai kandungan garam iaitu sodium yang tinggi yang mungkin menyebabkan hipertensi. Kesemua ni tipu je. Saya dah makan makanan itu sejak kecil dan tiada apa-apa masalah pun. Tiada apa-apa masalah adalah kamu bernasib baik. Ketika kamu berusia tua, akan menghadapi pelbagai masalah kesihatan. Jadi, apa cadangan kamu? Kamu boleh makan mie pinggan sehat Malaysia. Pada masa yang sama, kamu juga mesti memastikan makanan tersebut mempunyai 7 kelas utama dan seimbang. Makanan yang seimbang dan sihat. 7 kelas utama makanan termasuklah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, garam mineral, pelawas dan air. Karbohidrat. Contoh makanan ialah nasi, roti, ubi kentang, pisang dan gula. Fungsinya termasuklah membekalkan tenaga kepada tubuh badan untuk membolehkan kita menjalani segala aktiviti fizikal. Protein. Contoh makanan ialah ikan, daging, telur, susu, sayur-sayuran dan soya. Fungsinya adalah untuk membaiki tisu badan yang rosak dan membina sel baru untuk pertumbuhan. Lemak. Lemak terbahagi kepada dua iaitu lemak haiwan dan lemak tumbuhan. Lemak haiwan termasuklah mentega, minyak sapi, krim, keju, kuning telur dan susu. Lemak tumbuhan pula termasuklah margarin, minyak kacang tanah dan minyak kelapa sawit. Lemak membekalkan tenaga kepada tubuh badan, berfungsi sebagai penebat haba dan dapat melindungi organ badan seperti jantung. Vitamin. Vitamin A. Contoh makanan ialah susu, telur dan lobak merah. Fungsinya adalah untuk membolehkan penglihatan yang baik pada waktu malam. Vitamin B. Contoh makanan ialah kacang, bijirin dan yeast sayur-sayuran. Fungsinya adalah untuk mengawal pembebasan tenaga daripada karbohidrat. Garam mineral. Garam mineral diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Contoh makanan ialah ikan bilis, garam, tomato, limau dan telur. Fungsinya adalah untuk memelihara kesihatan badan. Pelawas. Contoh makanan ialah nangka, nenas, petik dan jagung. Fungsinya adalah untuk mencegah sembelit. Air. Dalam tubuh badan manusia, sebanyak 70% merupakan air. Fungsinya adalah untuk membantu proses pencernaan makanan dan terlibat dalam semua proses metabolisme badan. Pinggan Sihat Malaysia dihasilkan sebagai panduan dalam penyediaan hidangan yang sihat dan menekankan jumlah makanan bagi setiap kumpulan makanan. Pinggan Sihat Malaysia dihasilkan sebagai alat komunikasi dalam panduan diet Malaysia dan piramid makanan untuk membantu rakyat Malaysia mengamalkan tabiat makan secara sihat dengan merancang hidangan dalam seharian. Oh, macam tu ke? Ya, sekarang saya akan memberitahu kamu tentang cara-cara untuk merancang hidangan menggunakan pinggan sihat Malaysia. Bagaimana merancang hidangan menggunakan pinggan sihat Malaysia? Mula-mulanya, bayangkan 3 bahagian pada pinggan. Seterusnya,
isi bahagian suku pertama pinggan anda sama ada dengan nasi, mi, roti, bijirin, hasil bijirin atau ubi-ubian, dicadangkan bijirin penuh. Isikan bahagian suku kedua pinggan anda sama ada dengan ikan, ayam, daging atau kekacang. Seterusnya, isi penuh pinggan lagi dengan sayur dan tambah satu sajian buah. Akhirnya, bagi melengkapkan hidangan, minum air kosong atau minuman tanpa gula, susu atau produk susu. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Sarapan. Makan tengah hari atau makan malam. Saya faham apa yang kamu cakap, tetapi pada pandangan saya, kesedapan makanan lebih penting daripada kandungannya. Saya tetap ingin mengikuti pilihan saya, tidak kira apa cadangan kamu. Saya tidak berhak untuk melarang kamu. Tetapi, ingatlah, kesehatan merupakan aset yang paling penting. Janganlah menyesal selepas itu. Kerana sesal dahulu pendapat dan sesal kemudian tidak berguna. Selepas beberapa puluhan tahun, Sally menghadapi penyakit obesiti, diabetes mellitus dan hipertensi. Dia sangat menyesal kerana tidak mengikut cara pemakanan sehat seperti yang dicadangkan oleh Amy. Oleh sebab penyakit-penyakit itu, Sally berasa stres dan murung. Kesan amalan pemakanan yang tidak sehat. Pertama, obesiti, iaitu BMI kita akan melebihi 30 dan komplikasinya ialah meninggikan risiko kepada banyak penyakit seperti kencing manis, hipertensi, dan lain-lain. Kedua, diabetes mellitus. Makanan dengan kandungan lemak, trans, gula putih, dan karbohidrat. Dan yang tinggi, disebabkan oleh kadar glukosa yang tinggi dalam saluran darah dan kegagalan fungsi pankreas dalam menghasilkan insulin dengan sempurna. Ketiga, hipertensi, disebabkan kehadiran sodium yang berlebihan di dalam badan manusia. Hey Sally, ada apa perkara yang buruk berlaku? Stres ke? Mengapa kamu tahu saya sedang menghadapi stres? Sebab muka kamu kelihatan stres dan sedih. Muka kamu juga telah menunjuk beberapa tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres. Sentiasa berasa bimbang, cemas atau kewalahan. Kesukaran menumpukan perhatian, perubahan emosi yang cepat murah, kesukaran untuk rileks atau merilekskan diri. Makan lebih banyak atau kurang daripada biasa. Perubahan tabiat tidur. Penggunaan alkohol, tembakau atau ubat haram untuk berehat. Sakit pada tubuh badan, terutamanya ketegangan otot, jerit-birit dan sembelit, perasaan loya dan pening. Ya, saya stres kerana saya bukan sahaja diketawa orang disebabkan saiz badan saya, tetapi juga bimbang akan keadaan badan sendiri yang menghadapi banyak penyakit. Selain itu, saya juga takut tentang kesan sampingan akibat pengambilan berbagai jenis ubat akan memburukkan kesihatan saya lagi. Saya mengesal kerana tidak mengikut cadangan kamu. Apakah yang boleh saya buat untuk melegakan kebimbangan dan stres saya? Jangan panik. Sekarang masih ada masa. Saya akan membantu kamu untuk mengawal stres ini. Saya akan mengadakan cara-cara untuk mengendali stres. Saya harap kamu akan mendengar nasihat saya kali ini. Cara-cara untuk mengawal stres. Beristirahatlah dengan meditasi, dapatkan senaman dan tidur yang mencukupi, menulis tentang kebimbangan anda, mendengar muzik yang menenangkan, dan menghabiskan masa dengan orang yang tersayang atau rakan-rakan kamu. Saya setuju. Hal ini demikian kerana makanan yang sihat dapat mencegah semua bentuk malnutrisi dan penyakit. Selain itu,
Badan sihat, otak cerdas. Betul. Selain itu, dari segi mental, kita juga perlu peka terhadap perubahan mental dan fizikal badan kita agar dapat mengesah masalah stres pada peringkat awal. Ketabahan untuk menghadapi stres dengan mengambil langkah yang sewajarnya untuk mengawal dan merawatnya juga sangat penting. Terima kasih atas cadanganmu. Sama-sama Sally. Pemakanan yang seimbang memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Semua orang, termasuklah kanak-kanak dan orang dewasa, perlu makan makanan yang sehat pada bila masa. Nilai kesederhanaan dan berdisiplin amat penting dalam amalan pemakanan sehat. Selepas perubahan amalan pemakanan Sally dan kejayaannya menangani stres, berat badan dan penyakit-penyakit seperti diabetes dan hipertensi dapat dikawal dengan baik. Kesihatan mental dan fizikal amat penting bagi seseorang dan perlu dipelihara dengan baik pada setiap masa. Sekian, terima kasih.